1, 2, 3. Selamat pagi, Cek. Saya Nurin Zarina. Pada pagi ini saya ingin menemu buah lecek. Bolehkah Cek ceritakan tentang sejarah Sabah sebelum dan selepas perang? Boleh, sebelum kita memulakan sesi kita, boleh Cek perkenalkan diri, Cek? Baik. Assalamualaikum. Saya Daya binti Rosdi, seorang guru pendidikan khas. Saya berumur 25 tahun dan merupakan warga asal Sabah lah. Oke, soalan saya pada yang pertama, bolehkah Cek ceritakan secara ringkas tentang sejarah Sabah? Baik. Sejarah Sabah atau Borneo Utara ini, saya boleh ceritakan dari 3 aspek lah. Yang pertama iaitu sosial. Dari aspek sosial, bahasa dan bangsa di Sabah ini banyak juga. Dan Sabah ni dia ada etnik yang pelbagai lah. Yang kita ketahui antaranya bangsa Kadazan Dusun, Bajau, Murut, orang Sungai dan sebagainya. Dan dari aspek bahasa juga, bahasa utama yang dituturkan adalah mengikut suku masing-masing lah. Yang sebelum Perang Dunia Kedua itu, mereka ada bahasa yang dituturkan antara kaum mereka. Dan selepas Perang Dunia Kedua berlaku, kita kenali bahasa Sabah ini dia mempunyai slang atau bahasa baku yang tersendiri. Agak berbeza lah dari tanah Melayu punya bahasa baku, ya. Dari segi ekonomi pula, selepas sedikit saya ceritakan, saya boleh katakan yang ekonomi di Sabah ini dia tertumpu kepada 2, iaitu ekonomi di perairan dan kawasan pedalaman. Jadi ekonomi ini dibantu oleh masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu lah. Kalau masyarakat yang di perairan ataupun lembah pantai, laut dan sebagainya, ekonomi di situ tertumpu kepada perikanan, pembuatan bot dan lain-lain. Dan manakala kalau orang tempatan yang tinggal di pedalaman, mereka ni terkenal dengan kegiatan memburu, mengutip hasil hutan untuk ekonomi sistem bata yang berlaku pada sebelum perang. Soalan saya yang kedua, bolehkah Cik ceritakan apakah perubahan budaya yang telah berlaku di Sabah sebelum dan selepas perang? Baik. Perubahan budaya tidaklah ketara sangatlah perubahan budaya itu, ya, sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Sebab yang kita tahu di Sabah, Borneo Utara ini dia hidup dalam suku dia sendiri. Yang macam saya cakap tadi, setiap suku itu ada dia punya ketua suku. Jadi budayanya pun memang kuatlah bagi setiap kaum atau suku bangsa itu. Misalnya kalau bagi kaum Kadazan Dusun dan Murut, mereka ini terkenal dengan budaya perayaan Pesta Kaamatan, kan? Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, Pesta Kaamatan ini disambut sebagai simbol untuk menghargai, untuk mensyukuri semangat padi. Dan pesta ini biasanya disambut dan diketuai lah, ritual itu diketuai oleh Bobo Hizan. Jadi di sini kita biasa dengar semangat Hominodun, kan? Pesta ini berkenaan dengan pengorbanan Hominodun. Jadi kalau dulu pesta ini masyarakat tempatan sambut sebagai lebih kepada tanda kesyukuran lah. Dia adalah mungkin tarian dan makanan yang pelbagai. Cuma bezanya dengan sambutan selepas Perang Dunia Kedua itu, budaya ini masih ada. Cuma masyarakat sekarang sudah memperkenalkan pelbagai sambutan yang lain. Contohnya mereka adakan pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngajau. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua berlaku, sambutan sebegini tidak ada lagi. Cuma bila sudah pada zaman sekarang ni, kan, dan pada ketika ini pun kita dapat lihat sambutan Pesta Kaamatan ini memang meriah dengan aktiviti inilah macam yang saya cakap tadi. Ada pertandingan Ratu Cantik dan sebagainya. Situ ada salah satu contoh
perubahan budaya itu. Yang kedua, macam dulu kan kau urut, kalau tidak silap saya, dia terkenal dengan budaya apa, memburu kepala, gitu kan. Cuma sekarang selepas Borneo Utara ini dia sudah diduduki oleh Jepun dan British, dia sudah budaya itu secara apa, tidak terus dia terhapus. Sebab itu budaya apa, potong kepala, apa, memburu kepala ni, dia memang budaya satu masyarakat lah kan, budaya masyarakat tempatan pada ketika itu sebelum Perang Dunia Kedua berlaku. Itu sedikitlah perubahan budaya yang saya boleh ceritakan. Dan soalan saya yang ketiga, bagaimanakah aktiviti ekonomi berkembang sebelum dan selepas perang di Sabah? Coba ulang semula soalan. Terima kasih Encik kerana menjawab soalan kedua. Soalan saya yang ketiga, bagaimanakah aktiviti ekonomi berkembang sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Okey, macam saya ceritakan di awal tadi, aktiviti dan kegiatan ekonomi di Sabah atau Borneo Utara pada ketika sebelum Perang Dunia Kedua, dia lebih tertumpu kepada aktiviti di pedalaman, di menangkap, memburu hasil hutan dan kegiatan di laut lah. Okay? Seperti mereka juga sudah mula membuat bot, menggunakan ikan. Mereka tahu cara untuk survive dalam kelompok atau kalangan mereka. Cuma salah satu sistem yang digunakan pada ketika itu ialah sistem barter, mana mereka menukar barangan sesama mereka sendiri, sama masyarakat itu sendiri, supaya mereka survive lah. Okay, itu cara, itu ekonomi yang berlaku pada ketika itu. Dan tapi setelah Perang Dunia Kedua berlaku, British mula mengambil alih lah, wilayah Sabah, wilayah Borneo ini, dan dia juga sudah memperkenalkan sistem import dan ekspor kepada penduduk tempatan. Jadi di sini terbuka peluang pekerjaan dan hasil-hasil yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja orang-orang tempatan ini pun lagi banyak. Jadi misalnya apa yang orang telah hasilkan pada ketika itu, contohnya seperti getah, kelapa kering, tembakau, beras dan sagu. Terdapat juga gula dan cerut dan sebagainya. Banyaklah hasil bumi Sabah ketika itu yang sudah mula diekspor dan diimport. Ada aktiviti import dan ekspor. Situ memang jauh berbeza dengan ekonomi yang sebelum Perang Dunia Kedua itu. Selepas Perang Dunia Kedua itu, industri ekonomi ini sudah mulai dibuka. Sebab perlunya ada tenaga kerja kan yang mengusahakan itu. Jadi secara tidak langsung orang tempatan pun diambil sebagai tenaga kerja itu. Jadi di situ pertumbuhan ekonominya lainlah sudah berbeza. Okey. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik kerana meluangkan beberapa minit bersama saya untuk menjawab dalam sesi temu bual kita ini, dan saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Sama-sama.